Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama sekali, yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami redha Allah Tuhan kami redha Islam cara hidup kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Terima kasih pada pengacara majlis yang berusaha, yang Muhammad Nur Azmi bin Yusuf, adun kawasan Petang, yang berusaha Datuk Haji Bakri, ahli Majlis Kerajaan Negeri merangkap adun Kelawang, Tuan Haji Makno bin Mak Yatim, pengurusi masjid, Tuan Imam Masjid Ustaz Amir Wahab, Jawatan Kuasa Masjid, kemudian seterusnya Jawatan Kuasa yang menjayakan majlis ilmu pada malam ini, pimpin-pimpin masyarakat, ketua-ketua adat, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceramah saya tak lama, insya-Allah tidak melebihi 1 jam lah, 1 jam insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ni kita menzahirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kegembiraan kita dengan bulan sambutan ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan yang seperti ini disambut oleh semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 1000 tahun. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qastalani, yang menyebutkan bahawa senantiasa aku melihat pada setiap kurun dicatatkan bahawa umat Nabi SAW mereka bergembira dengan kedatangan bulan Rabiul Awal. Umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Selama 1000 tahun umat Rasulullah bersama dengan ulama-ulama mereka merayakan ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, dan suasana ini direkodkan oleh para ulama pada setiap kurun yang mereka hidup.
Iblis laknatullah menggelupur dan meraung 3 kali. Yang pertama, pada hari dia dilaknat oleh Allah, meraung-raung dia ada suara. Suara iblis ni dia mempunyai suara. Dia ada fizikal dia. Dia ada rupa bentuk dia. Dia ada fizikal. Seperti mana manusia ada muka, ada badan. Maka iblis meraung-raung, meronta-ronta selama 3 kali. Yang pertama pada hari beliau dilaknat, la'anahullah. Yang kedua ketika mana turunnya suratul Fatihah. Ini kelebihan surah Fatihah yang Imam sebut tadi ni, Al-Fatihah banyak kali kan. Ini kelebihannya. Raja surah. Daripada 114 surah, tuan-tuan, raja surah Al-Fatihah. Sahabat dulu zaman Nabi masih hidup, ada seorang ketua kabilah kena sengat binatang berbisa. Ketua kabilah kena sengat. Sahabat pegang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Sahabat tu angkat tangan, seperti bisa itu ikut di tangan sahabat tadi. Fatihah. Pada hari diturunkan Fatihah, ketika itu iblis meraung. Dan keadaan ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis menangis sekuat-kuatnya dan meraung pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis benci pada hari kelahiran Nabi. Iblis tak suka dengan hari kelahiran Nabi. Dan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama ahli sunnah, umat Nabi Muhammad menyambut dan menzahirkan kepada Allah kegembiraan ini pada bulan Rabiul Awal, kerana pada bulan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tiba-tiba yang peliknya, ada satu kumpulan, bila kita sambut maulid, dia kata bid'ah. Ini hati-hati dengan kumpulan ni, tuan. Kalau ada, halau, jangan bagi masuk masjid, tuan. Sebab dia dekat-dekat nak sama dengan hak menjerit tadi ni. Kita sambut maulid, kita baca zikir, kita baca selawat, kita baca sirah, dia kata bid'ah, haram. Hati-hati dengan kumpulan ni, makin banyak di Malaysia ni. Bid'ah, haram, syirik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, yang kedua, kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masjid malam ni, walaupun tak ikut SOP ni, duduk dekat. Ni kalau kena tangkap, saya serah kat YB lah, ada 2 orang YB. Lebar tanggung lah. Seorang 5,000 kan 10. Tak ramai ni, dalam 500. Kami balik dah, balik Kedah, selamat dah. Ni live ni. Okey, tuan-tuan sekalian, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 cara Nabi kenal saya dan tuan-tuan. Di mahsyar akan berhimpun ramai orang. Hari ini saja manusia ada 7 bilion, nak dekat 8. Saya tengok yang terbaru 7.7. Nak dekat 8 bilion manusia. Di Malaysia ada 30 juta. Nak pi ke 1 bilion, dia kena cukup 1000 juta baru sebilion. Hari ini ada 7 bilion. 7 bilion baru yang hidup hari ini. Belum lagi 100 tahun lepas, 200 tahun lepas, 300 tahun lepas, tak masuk lagi.
7 bilion ini kalau berdiri di semenanjung Malaysia ni tak cukup tanah. Diri saja, bukan buat rumah. Saya nak bagi tuan-tuan nampak ni. Nak bagi tuan-tuan nampak mahsyar. Saya pun tak nampak, tapi kita baca hadis je. 7 bilion ni kalau berdiri saja di semenanjung ni tak cukup, tak muat. Kalau semua daripada Nabi Adam sampai kiamat berdiri, luas. Ya Rasulullah, macam mana nak kenal umat kamu? Antara tanda nak kenal, Nabi kata, aku kenal umat aku kerana hanya umat aku wajah mereka bercahaya, ataupun Nabi sebut anggota wuduk mereka bercahaya di padang mahsyar, hanya umat aku. Saya nak tanya tuan-tuan, umat lain ada solat tak? Ada. Umat dulu-dulu ada solat tak? Ada. Umat dulu-dulu ada puasa tak? Ada. Umat yang terdahulu haram tak ke atas mereka berzina? Haram. Sama. Tetapi umat siapakah di padang mahsyar nanti yang wajah anggota wuduk mereka bercahaya? Kata Rasulullah, umat aku sahaja. Daripada situ Nabi kenal. Malam ni tak ada siapa muka cahaya. Hak putih ada lah. Itu putih kulit dia. Allah bagi pinjam hak tu. Allah bagi pinjam. Dia tubuh kita ni Allah dah sedia dah berapa ratus bilion. Allah ambil satu, buh kat kita. Yang gemuk, yang kurus, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang rendah, bangsa Melayu, bangsa Cina, yang tu Tuhan tak kira, Tuhan tak tanya. Yang tu aku bagi pinjam je untuk aku letakkan roh. Kerana yang Allah akan lihat adalah roh itu. Sebab tu bila mati, tubuh ni hang yang di Pertuan Agong ke, hang YB ke, hang Menteri Besar ke, kami simpan bawah tanah. Kami tak bawa, kami tak muliakan dah, jam pun kami tak bubuh dah. Sebab tubuh ni Allah Ta'ala nak beritahu kat saya dan kita semua, aku bagi pinjam. Jangan bangga dengan lusung pipit ada 3. Tak ada alam 3. Jangan bangga dengan ketinggian kita, jangan bangga dengan hidung tinggi kita. Semua tu pinjam. Dan jangan sedih dengan kehodohan muka kita. Cuma bila bangkit di mahsyar dengan rupa, paras, warna kulit, berat badan, ketinggian sama macam malam ni. Di mahsyar nanti bila Allah tumbuhkan balik kulit kita, daging kita, darah kita, Allah tumbuhkan balik dengan rupa ini. Tuan-tuan tengok saya malam ni macam ni lah di padang mahsyar nanti. Kalau macam tu tak segak lah ustaz. Di mahsyar Allah tak ubah lagi. Masuk langkah kaki kanan, kaki kiri masuk syurga, Allah Ta'ala ubah muka kita. Tapak muka yang asal tapi dia jadi segak. Ada tak hari ni teknologi moden ubah? Ada. Kalau manusia boleh buat, kalau manusia boleh buat daripada rupa yang tak elok kepada rupa yang elok, di Korea, di Thailand, di Australia, di Singapura ada pembedahan ni. Ubah muka. Tapak muka yang sama dia ubah jadi elok. Manusia boleh buat, Allah Azza wa Jalla lagi boleh buat. Cuma Nabi nak sebut kepada saya dan kita semua, aku kenal kamu kerana hanya umat aku sahaja anggota wuduk mereka bercahaya. Sebab tu tuan-tuan, pesan kepada ahli keluarga untuk tidak tinggalkan solat. Mesti kena jaga semayang. Kalau yang ada anak 30 dah ustaz, tak semayang dah ustaz. Jumaat pun tak pergi. Usaha yang kita boleh buat, tegur.
Kerana dengan tegur dan sampaikan, bagi tahu kat dia semayang kena semayang, bagi tahu dan tegur itu akan dimaafkan oleh Allah SWT. Allah tak persoal dah kita. Kita baru hari ini sedang, baru hari ini nak bentuk anak kita, tapi terlambat dah, 20 lebih dah. Tak ada satu waktu pun dia solat. Macam mana kita dengan Allah? Kita dengan Allah, kita tetap tegur dia sampai kita mati. Sebab dulu kita terlambat. Kalau yang belum terlambat, anak umur 7 tahun bawa mai ke masjid. Ayah dengan mak kalau semayang, anak 3 tahun, dia akan tahu tikam sejadah, dia akan tahu berdiri menghadap kiblat, dia akan tahu rokok dan sujud walaupun tak sempurna. 3 tahun. Tengok dia buat ni tangan. Lepas tu merata kali. Kali kot kali ni. Tapi pasal apa dia tahu buat macam ni? Sebab dia tengok mak dengan ayah dia. Tapi jangan main masjid ke? 7 bawa main masjid. Sampai 10 bawa main masjid. Rasulullah jamin takkan tinggal solat sampai dia mati. Takkan tinggal. Nabi jamin kan? Nabi jamin. Dan ini yang kita tengok dalam kehidupan kita. Ini yang saya dan tuan-tuan tengok dalam kehidupan kita. Sesiapa yang menjaga perilaku ibadah anak-anak mereka, tutup aurat, jaga semayang, daripada 7 sampai 10, dia jaga tiap-tiap waktu, anak itu takkan lunturkan tudung dia. Walaupun ibu dia meninggal awal ataupun ayah dia meninggal awal, dia takkan buang, dia takkan tanggalkan. Mendidik anak biarlah dari Melayu pun ada sebut kan, ada cerita. Yang kedua, Nabi kenal kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenal saya, kenal tuan-tuan, iaitulah setiap kali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang malaikat, dia nanti pergi bagi tahu ke Nabi nama kita dan nama ayah kita. Malaikat ni, Allah wakilkan malaikat ini bagi tahu kepada Rasulullah nama orang yang berselawat beserta nama ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Maulid buat tiap-tiap bulan, tak Rabiul Awal pun buat maulid. Tapi semayang tak mai berjemaah di masjid, yang tu tertipu oleh syaitan. Ini kaedah dia beritahu. Rajin selawat, qasidah, usung gendang pergi merata. Tepuk tangan ni, ridak belah sini, ridak belah sini, ridak. Semayang tak pergi berjemaah. Sunnah siapa? Tak main masjid, itu tertipu. Hati-hati. Tertipu dengan syaitan. Cinta kita kepada selawat, kepada qasidah, kepada Rasulullah, mesti kita adalah orang yang paling rapat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti yang paling rapat. Dia yang paling banyak maulid, dia yang paling banyak selawat, tasbihnya panjang. Tapi dia yang dukui isteri dia. Itu sunnah siapa? Kamu berselawat kepada siapa? Kata Sayyidatuna Aisyah, ma daraba Rasulullah imra'atan qat. 11 seorang isteri, seorang pun, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi tak pernah sentuh, pukul. Ma daraba Rasulullah. 11 seorang isteri, bukan 2 tau. 2 pun selera dah, 4 pun selera dah. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi tak pernah sentuh kami, pukul kami. Wa ma rafa'a sautahu sallallahu alaihi wasallam, angkat suara pun tak pernah. Kita tiap-tiap minggu cerkah. Sunnah siapa?
Kamu selawat banyak, selawat kepada siapa? Kamu ikut siapa? Rasul kamu bukan begitu. Kamu banyakkan selawat, Rasul kamu bukan begitu. Lebih utama daripada banyak selawat, ikut sunnah Nabi dan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang betul. Alaihi salatu wassalam. Manusia yang paling banyak Allah uji Rasulullah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak Allah uji bukan saya, bukan tuan-tuan, Nabi. Banyak ujian Nabi. Tuan-tuan nak kenal Rasulullah, kena tengok sirah. Mesti kena dengar sirah. Baru kita tahu kenapa Allah sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia biasa macam kita. Ada perasaan marah, ada perasaan sedih, ada perasaan gembira, ada perasaan jemu. Manusia sama. Nabi buang air kecil, Nabi buang air besar, Nabi ada kahak. Manusia biasa. Kalau Nabi berjalan jauh, Nabi letih, Nabi tak pernah terbang kecuali dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, Nabi manusia biasa. Tuan-tuan tak boleh. Saya dan kita, dulu saya kecil, saya kata Nabi tak apalah. Innama ana basyarun mithlukum. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, aku manusia seperti kalian. Adil tak tuan-tuan? Adil. Kita manusia, Rasulullah manusia. Kita berkahwin, Nabi berkahwin. Kita makan, Nabi makan. Kita minum, Nabi minum. Kita berjalan ke masjid, Nabi berjalan ke masjid. Paling jauh Nabi berjalan kaki dalam peperangan Tabuk hampir 700 km, 800 km padang pasir. Bukan Asia, bukan bas transnasional, bukan KTM. Tak ada seorang pun di kalangan kita, termasuk saya yang bercakap, yang pernah berjalan 300 km. Tak ada. Tahun ni kalah berat. Baru satu saya sebut, dah kalah satu masjid termasuk saya. Ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah sayang beliau. Bila rumah Nabi dikepung pada malam Nabi nak hijrah, kerajaan Mekah memilih komandan Mekah yang paling kuat. Ini sirah. Memilih komandan yang paling kuat. Pergi keliling rumah Nabi, tiap-tiap komandan ini semua bawa senjata, ke semua 40 orang ini nak bunuh Nabi. Nabi seorang. Nabi seorang sallallahu alaihi wasallam. Jibril mai beritahu, ya Rasulullah, mereka sedang bermesyuarat di Darun Nadwah untuk membunuh kamu. Nabi tengok Jibril, Nabi kata sekejap. Ada barang-barang yang bukan nak bawa lah. Ada barang-barang yang akan aku sampaikan amanah ini kepada Ali ibn Abi Talib. Barang apa? Nabi duduk di Mekah 53 tahun. Kebanyakan di kota Mekah ni pencuri-pencuri profesional. Curi, bukan pencuri di kalangan rakyat biasa ni. Daripada atas penyamun sampai bawah pun banyak penyamun. Ada dalam sirah seorang menteri Quraisy ketika itu. Dia menteri dan dia dah kaya. Al-As ibn Wa'il nama dia. Orang main berniaga, dia kata nak ambil semua barang perniagaan ni. Badawi itu pun bagi semua barang perniagaan dia, lepas tu dia tak mau bayar. Ni penyamun banyak di Mekah. Jadi nak simpan barang di dalam rumah tak selamat. 53 tahun Nabi hidup, bawa dakwah, bawa Islam, tak sampai 300 orang yang masuk Islam.
Tapi kalau barang-barang berharga mereka, barang-barang mahal mereka simpan rumah Nabi. Kalau geran, emas, perak, kalau mereka nak musafir, iPad, ni saya contohlah. Kunci-kunci kereta yang mahal ni simpan rumah Nabi. Tapi kat Nabi tak percaya. Dakwah Nabi tak percaya. Tapi disebabkan dalam kota Mekah ni semua ramai penyamun, maka simpan di rumah Nabi, di rumah Muhammad. Malam Nabi nak hijrah, barang ni penuh rumah Nabi. Geran-geran barang berharga, kawan ni simpan gelang, kawan ni simpan perak, kawan ni. Bila Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, mereka dalam perjalanan dah ni untuk membunuh kamu. Nabi kata sekejap. Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi pun tunjuk kat Sayyidina Ali. Nabi kata, ni barang fulan bin fulan. Ini barang fulan bin fulan, dia simpan kat aku amanah. Ini barang fulan bin fulan. Dalam keadaan seluruh penduduk Mekah yang tidak Islam ni, majoriti yang tidak Islam, nak bunuh Nabi, sepakat dan bersetuju untuk bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi boleh simpan lagi barang, nak bagi balik kat tuan dia. Wahai Ali, ini bagi balik kat tuan dia. Tuan-tuan, dah orang nak bunuh kita, ambil lah barang tu. Wahai Ali, bagi balik. Ni semua hak orang. Ni barang dia ni. Ini barang fulan, ni barang fulan, ni barang fulan. Tak sempat keluar, komandan ni dah keliling rumah Nabi. Tuan-tuan, kalau Jibril hembus je, dia tak payah keluarkan pedang. Jibril ni makhluk Allah yang besar, sayap dia saja menutup timur dan barat. Kalau dia bersin, contohlah ni, 40 orang tu terpelanting ke Amerika Syarikat, dia tak payah keluarkan pedang, dia bersin je. Nabi tak minta tolong Jibril. Nabi keluar daripada pintu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai ayat 8. Waja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di antara depan mereka itu satu pelindung, tak nampak. Wa min khalfihim saddan, di belakang mereka pun kami tutup. Sampai ayat fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan mereka tidak nampak. Nabi buka pintu, Nabi keluar. Pembunuh upahan Nabi, assassin. Ni bukan diambil orang-orang biasa. Yang dipilih ni semua panglima-panglima kabilah. Semua duk pegang pedang, duk pegang tombak, duk macam tu. Nabi lalu. Seorang-seorang Nabi tengok muka orang yang nak bunuh dia. Tuan-tuan nak buat apa tuan-tuan? Kawan tu berlawan dengan kita. Berlawan-berlawan, dia terpijak longkang, jatuh. Tadi ni duk berlawan ni, baru tak ada nak bubuh, buah pertama tak ada lagi, dia jatuh. Takkan kita nak kata hulurkan tangan, mai nak angkat. Dia berlawan, bertumbuk dengan kita, bergaduh, dia jatuh, kita nak suar tangan kat dia. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja akhlak. Akhlak Nabi yang luar biasa ni sukar untuk dicapai oleh saya dan kita semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala arahkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah pesan kat kita dalam Quran, mesti kena tiru Rasulullah. Nak capai 100 markah macam Nabi, saya yang bercakap tak mampu, kita semua tak mampu. Tetapi ke arah itu insya-Allah, usaha dan berazam untuk seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Peristiwa hijrah, tuan-tuan. Peristiwa hijrah, Nabi tengok orang yang nak bunuh dia. Bila Nabi keluar daripada rumah tu, Nabi tengok seorang-seorang. Seorang pun tidak disentuh oleh Nabi SAW. Nabi hanya ambil pasir, Nabi hanya taburkan di atas kepala mereka pasir sikit je. Nabi nak bagi tahu, tadi Muhammad lalu di depan kalian, lelaki yang kalian nak bunuh tadi. Tetapi tidak seorang pun di kalangan kalian yang disentuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa sentuh. Yang tu ujian Nabi. Bila kita dengar ujian yang banyak, sirah Rasulullah, tuan-tuan boleh senarai 1000 ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca ujian-ujian ni, tuan-tuan akan nampak diri tuan-tuan besar ni je. Yang Allah diuji kita di rumah, kecil je. Waktu Nabi duduk dalam perut ibu beliau, dikandung, baru umur berapa bulan, Allah uji Nabi, Allah tarik nyawa ayah. Nabi tak pernah tengok walaupun sekali rupa paras ayah dia. Nabi tidak pernah mendengar suara ayah dia panggil nama dia sebagai anak. Tak pernah. Kemudian lahir. Adat orang Arab Mekah waktu tu hantar anak pergi ke kampung, sebab hidup di kampung lebih lasak, bahasanya lebih fasih, bahasanya lebih fusha. Hidup di kampung lebih berdikari apa semua, hantar pergi kampung. 6 tahun, 5 tahun lebih, 5 tahun lebih Nabi duduk di kampung, di perkampungan As-Sa'diyah, di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Baru Nabi balik, duduk dengan ibu berapa bulan, ibu bawa pergi ke Madinah. Perjalanan balik baru berapa bulan, meninggal si ibu. Siapa yang Allah uji begitu? Kita ni. Itu nak mengaku pula, ustaz saya mak ayah tak ada dah. Pakcik umur apa pakcik? 62 dah. Sallallahu alaihi wasallam. Kahwin, Allah bagi anak ke Nabi, 3 lelaki 4 perempuan. 7 orang tuan-tuan anak Rasulullah. 6 Allah ambil waktu Nabi masih hidup. Angkat tangan siapa yang Allah uji. Macam tu. Baru kita perasan malam ni kenapa Allah mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi ke Nabi anak 7 anak. Tuan-tuan, kita manusia biasa pun sayang anak. Kita manusia biasa, tengok anak kita jatuh berdarah, dia menangis, kita menangis, air mata kita turun. Orang yang tinggi kasih, hati keras ni dia tak heran. Orang yang tinggi kasih ke anak ni, anak dia jatuh, luka, anak dia menangis, dia menangis. Itu kita manusia biasa. Rasulullah 7 orang anak Nabi, 6 Allah ambil ketika Nabi masih hidup. Tinggal Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Anak lelaki sulung Nabi nama Qasim, meninggal umur setahun lebih. Setahun lebih enggak, dekat 2 tahun. Pandai senyum lagi. Pandai senyum dah. Setahun lebih dah pandai senyum, pandai berjalan, dah pandai ikut. Tuan-tuan bayang Rasulullah dengan anak. Allah tengok Nabi yang sedang menyayangi anak beliau. Ayah, Nabi manusia biasa. Kita boleh faham macam mana tinggi kasih kita, rindu kita ke anak. 3 hari keluar, teringat anak. Telefon dengan seorang anak. Cik dah buat apa? Cik akan. Cik makan apa? Orang Kedah lah, tuan-tuan dah panggil ceramah orang Kedah. Cik makan apa? Kak cik. Teringat baru 3 hari.
Setahun lebih Allah bagi Nabi tengok anak, Allah bagi Nabi main dengan anak, Allah bagi Nabi mengasuh anak dia, dukung anak dia, bawa anak dia berjalan. Allah ambil nyawa Qasim. Kata para sahabat, kami melihat Rasulullah menangis seperti anak kecil. Dia manusia. 6 orang Allah ambil. Subhanallah. Kita seorang pun Tuhan tak uji lagi. 6 depan mata Nabi. Ada yang kecil, ada yang dewasa. Orang tanya Rasulullah, bergoyang-goyang tubuh Nabi bila pegang jenazah. Nabi tak meraung, tapi manusia biasa bila dia menangis pun bergoyang tubuh badan dia. Basah janggut Nabi. Allah uji, bukan seorang, 3 lelaki. Al-Qasim meninggal yang pertama. Lepas tu Nabi dapat Abdullah, pun Allah ambil umur 2 tahun lebih. Kemudian Allah bagi Ibrahim kat Rasulullah anak, pun Allah ambil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kuat tangisan kamu. Nabi SAW kata, tangisan ini rahmat. Nabi nak bagi tahu kat saya dan kita semua, Nabi manusia. Tapi tiap-tiap kali Allah uji, Nabi lulus. Nabi tak ada kecil manis, Ustaz. Kami ni sampai mata tak nampak. Kecil manis kuat. Ubat segenggam Ustaz. Nabi tak apalah, sihat. Tuan-tuan, Nabi pernah diracun. Diracun yang dipanggil summusa, racun seminit. Tuan-tuan sedut seminit, mati. Dia tinggi racun tu, dan racun tu diimport daripada luar. Tak ada di Mekah, tak ada di Madinah. Sebab tu kena tengok sirah. Patutlah para ulama sayang sungguh dengan Nabi, sebab mereka tahu sejauh mana pengorbanan dan susah Nabi. Susah daripada mula lahir, tuan-tuan, susah Nabi sampai Nabi wafat. Allah tak berhenti uji Nabi. 5-6 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ikat kepala dengan kain berwarna kuning kerana sakit yang keterlaluan. Sahabat pegang tubuh Nabi panas, sahabat tarik macam tu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kepanasan kamu syadid, berat. Nabi kata, inni u'aku kama yu'akur rajulani minkum. Aku kalau sakit, Allah akan uji aku 2 kali ganda manusia biasa. Itu baru tajuk sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu kita memuji Nabi SAW, kerana Allah memuji Rasulullah dan mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke satu tempat yang cukup tinggi. Seronok apa ustaz boleh duduk syurga, dekat-dekat syurga Nabi. Tuan-tuan tak pernah tanya kan? Syurga ni alam. Tuan-tuan, tadi kita main berjalan, kita makan, pakai baju, kita naik kenderaan, buka pintu, kita hirup udara. Macam mana kehidupan dunia, tuan-tuan, begitulah praktikalnya kehidupan akhirat dalam syurga. Kita akan ada mata dalam syurga, kita boleh melihat, kita bernafas, ada makan, ada nafsu. Kalau macam tu, ada berkahwin ustaz? Ya, ada berkahwin. Tapi dah tak pernah dengar cerita syurga. Kalau berkahwin, boleh anak ustaz? Ya, boleh anak dalam syurga. Oh, patut kami tengok para ulama, ada yang tidak berkahwin, ada yang tak punya anak. Dia tak risau ustaz, dia tak nak sedih, nak tension. Ya. Dua 12 tahun tak boleh anak, 18 tahun tak boleh anak, 26 tahun berkahwin tak boleh anak. Tenang je para ulama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rahsia dia tahu. Bukan dia genggam, dia tak beritahu kat orang. Dia cerita, tapi dah tak main mengaji. Kuliah maghrib pun 18 orang je. Masjid di Somalia lah, bukan sini. Contoh.
Subhanallah. Kita tak dengar kan, rahsia-rahsia ni kita tak dengar. Lepas tu kita sibuk kejar dunia, kita sibuk kejar pangkat, sibuk kejar harta. Tak ada bahagian untuk akhirat. Kekayaan itu adalah kekayaan akhirat. Sebanyak mana kebaikan kamu, ibadah kamu, sebanyak itulah gaji kamu nanti dalam syurga. Dalam syurga ada gaji. Cumanya tak ada orang miskin, semua jutawan. Ada orang dia bermula dengan RM1 juta. Ini saya nak bagi tuan-tuan faham. Jutawan. Ada orang 2 juta, ada orang 3 juta, ada orang 80 juta sebulan. Seperti mana berbeza-beza kemewahan kita di dunia, begitu jugalah berbeza-beza kemewahan kita dalam syurga. Sama. Sebab jumlah Quran yang dia baca dengan jumlah Quran yang saya baca tak sama. Dia baca sehari 10 muka surat, saya baca sehari 1 muka surat. Dia bersedekah tiap-tiap hari RM100, saya sebulan RM100. Maka ganjaran tak sama. Semua boleh duduk satu taman dengan Nabi ke? Satu kawasan perumahan dengan Rasulullah ke? Jawapan dia tidak. Orang yang hebat, orang yang hebat ialah apabila dia banyak diuji oleh Allah SWT dan kemudian dia lulus ke semua ujian tersebut. Semua orang dalam masjid ni Allah akan uji mengikut kemampuan diri dia. Tuhan tak akan bagi kuota ujian yang lebih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ikut kemampuan. Itu maksud illa wus'aha. Maka bertenanglah wahai umat Rasulullah sekalian. Allah tak akan bagi ujian kecuali mengikut kapasiti kemampuan kita. Kita aja berasa besar sebab kita tak dengar ujian orang lain. Ada orang Allah uji lumpuh sepenuh badan 26 tahun. Siapa jaga dia? Isteri dia jaga. Subhanallah. Kita baru kena gout 2 bulan, macam-macam dah bunyi. Gout ni pun nak kena kat aku juga, kan? Dia boleh duk pergi marah gout tu. Siapa bagi gout tu? Tak boleh berjalan. Dia tak boleh nak pergi pejabat, kena gout 2 bulan lah. Menyumpah-nyumpah hari-hari. Menyumpah siapa tahu? Kamu menyumpah siapa? Yang memberikan tu kah tubuh kamu? Sebab tu habis maulid, antara kerja rumah kita ialah mendengar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tuan untuk malam ni, saya tengok tak ada siapa ubah kaki ni. Saya duduk tunggu kalau ubah macam kaki saya nak berhenti lah. Maksudnya lenguh lah. Saya tak apa duduk tadi selesa. Kisah yang terakhir ni kisah Rasulullah lah. Saya sebut kisah malam ni 3-4 kisah ni supaya tuan-tuan mencari. Ada 1000 kisah. Malam ni dalam ceramah ni saya sebut 3-4 saja. Kalau sehari tuan-tuan dengar 1, 3 tahun habis. Kalau kuliah sirah sebulan 1, kena pergi baca tepi kubur lah. Tak ada lah, tak sempat. Kisah yang terakhir ni, Nabi jalan. Tengah hari tadi saya tazkirah pun kisah ni juga, kan? Kisah yang sama. Sebab petang tadi saya tak ada nak baca pun. Mereka bawa pergi ronda banyak kampung. Kampung-kampung Gagu pergi tengok rumah Minang. Jadi balik pun agak lewat sikit. Satu hari Nabi SAW berjalan dengan sahabat. Ini kisah yang terakhir, tuan-tuan ubah kaki tak apa lah. Memang saya nak berhenti lah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi di Madinah, Nabi keluar dengan beberapa orang sahabat.
Nabi keluar dengan Abu Bakar, Umar, Uthman dan beberapa sahabat-sahabat kanan yang lain. Sahabat ada 100,000 lebih. Yang Nabi keluar hari itu kita kata menteri-menteri kanan. Sahabat-sahabat yang paling senior waktu itu keluar bersama Rasulullah. Waktu Nabi nak pergi kepada jenazah seorang lelaki, sahabat juga daripada Ansar, Nabi nak pergi. Dalam perjalanan datang seorang Yahudi. Yahudi satu bangsa yang paling banyak membunuh para rasul. Lebih 10 rasul yang mereka bunuh, 10 Nabi yang mereka bunuh, bangsa Yahudi. Pernah sekali Nabi umur 9 tahun, Nabi keluar daripada Mekah 9 tahun. Abu Talib bawa pergi berdagang. Nabi lalu di sebuah gereja lama. Ada seorang padri, ulama padri, nama Bahira. Dia tengok Nabi dipayungi oleh awan. Waktu tu umur 9. Bila rombongan yang ada Rasulullah dalam tu umur 9 lah, bayi kanak-kanak ni, sampai dia pun panggil masuk. Dia pun tanya siapa ayah budak ni. Abu Talib kata aku. Maka padri yang bernama Bahira ni kata budak ni tak ada ayah. Macam mana dia tahu tuan? Kerana ciri-ciri Rasul akhir zaman disebut secara terperinci di dalam kitab Taurat dan Injil, lebih terperinci daripada sifat dan ciri anak kita sendiri. Sebab tu bila padri ni dia tahu sifat Nabi akhir zaman, yang kalau berjalan kadang-kala Allah akan memayungkan Nabi dengan awan. Padri ni pi tengok kanak-kanak yang bernama Muhammad ni. Dia pi tengok di belakang ada khatamun nubuwah di belakang Nabi. Ada daging lebih yang dipanggil khatamun nubuwah. Abu Talib, padri itu tanya siapa ayah budak ni. Abu Talib kata saya. Padri itu kata makana yang bagi lahu abun. Anak ni tak sepatutnya mempunyai ayah, kerana disebut dalam Taurat dan Injil Rasul akhir zaman itu yatim. Padri itu kata bawa balik dia segera. Jangan sampai orang Yahudi tangkap dia, nescaya mereka akan bunuh dia kalau mereka tahu dia Nabi. Yahudi, jahatnya Yahudi daripada dulu, daripada dulu sampailah sebelum Rasulullah, sampai zaman Nabi, sampai satu Yahudi ni dia keluar. Nabi dalam perjalanan tadi, Nabi dalam perjalanan bukan seorang diri. Ketika itu Rasulullah Perdana Menteri Madinah. Dia juga adalah penghulu segala makhluk yang ada di atas muka bumi Allah ni. Sayyidul awwalin wal akhirin, Nabi, kekasih Allah Azza wa Jalla. Yahudi ni sekat tengah jalan, dia cekak Nabi SAW. Dia cekak di sini. Yahudi ni dia yang cerita peristiwa ni. Dia kata aku cekak Muhammad biwajhin ghalidh, dengan rupa aku yang bengis. Di hadapan sahabat-sahabat kanan Nabi, dia tarik muka Nabi dekat-dekat. Dia kata, kamu wahai Muhammad, dengan semua keturunan kamu jenis yang lambat bayar hutang. Oi, sedap ni. Dia cakap terus, tuan-tuan. Yang pertama, dia cekak Nabi depan sahabat Nabi. Yang kedua, dia panggil Nabi dengan panggilan Muhammad. Yang ketiga, dia tarik Nabi mai dekat dia, dia kasari Nabi. Yang keempat, dia hina Nabi dan dia buat tuduhan kepada Nabi. Yang kelima, dia hina Nabi depan pemimpin-pemimpin lain, sahabat kanan Nabi. Dan yang keenam, dia hina ahli keluarga Nabi. Yang ketujuh, tuduhan itu tuduhan palsu.
Tuan-tuan, duduk di sebelah tu Sayyidina Umar. Duduk di sebelah tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tubuh dia tinggi, seorang panglima perang. Dia pernah beli kuda, dia naik lompat atas kuda tu, patah tulang belakang kuda, bukan tulang dia. Sayyidina Umar ni tinggi, tuan-tuan boleh bayang tinggi dia. Dia naik kuda macam kita naik motor tu, boleh tak kaki dua-dua di tanah. Ay, tinggi mana tu ustaz? Yang ni disebutkan dalam kitab sirah. Ada beberapa orang sahabat yang tinggi. Kalau Sayyidina Umar dia duduk Umar macam ni, nampak macam dia duduk atas kursi. Padahal dia duduk juga macam orang lain, tapi nampak macam dia duduk atas kursi. Tuan-tuan, Sayyidina Umar duduk di tepi tu. Kata lelaki Yahudi ni, orang pertama yang aku tengok bila aku cekak Muhammad, orang pertama aku tengok Umar. Dia pun tahu Umar ni garang. Sambil cekak tengok juga, takut Umar ni naik ke tangan ke apa kan. Dia cekak Nabi kita. Sambil dia tengok Umar, dia kata fa idza ainahu yaduran. Aku melihat mata Umar duk naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Dia panggil duk memusing-musing dah mata Sayyidina Umar. Benda tu bukannya sejam dah, bukan 10 minit. Dalam beberapa saat tu lah. Dia cekak-cekak tu sambil tengok, sambil perhati juga Sayyidina Umar ni. Tak ada berapa minit dia pegang Nabi, dia tuduh Nabi, dia hina Nabi depan sahabat-sahabat, orang kanan Nabi apa semua ni. Dia hina di keluarga Nabi. Di tepi tu ada Sayyidina Umar. Umar sentap tangan dia. Umar cekak dia, undur dia ke belakang. Dia kata, berani hang buat macam ni kepada Rasulullah. Aku duk tengok, aku duk dengar. Merah padam muka Sayyidina Umar. Nabi marah siapa tuan-tuan? Nabi marah Sayyidina Umar. Ni yang pelik ni. Nabi marah Sayyidina Umar. Nabi kata, utrukhu ya Umar. Lepaskan dia wahai Umar. Kana yambaghi laka an ta'murani bi husnil ada wa an ta'murahu bi husnit tiba'ah. Wahai Umar, sepatutnya kamu nasihat aku, ni Rasulullah, supaya bayar hutang orang dengan baik. Wahai Umar, sepatutnya kamu nasihat dia minta hutang dengan baik. Lepaskan dia sekarang. Sayyidina Umar lepas tangan dia. Kalau Nabi tak ada tuan-tuan, kepala tu tergolek dah. Kepala tu berpisah daripada badan. Ini Umar. Tegas dan garang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tegas dan garang Sayyidina Umar. Ada satu hadis sahih. Tuan-tuan tengok hadis ni. Nabi sebut tentang garang Sayyidina Umar. Bukan sahaja manusia takut. Nabi kata, wahai Umar, tak ada lorong yang kamu lalu kecuali syaitan akan lalu lorong lain, sebab tengok kamu lalu lorong tu. Hadis ni sahih. Kita jalan mana yang kita guna, semua syaitan ikut jalan tu. Syaitannya kita. Ni sebahagian orang, dia lagi pakar daripada syaitan. Sebagian manusia. Ada tuan? Ada. Minal jinnati wan nas. Syaitan di kalangan jin, syaitan di kalangan manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila Nabi tegur Sayyidina Umar, Nabi kata, lepaskan dia wahai Umar. Sepatutnya tegur aku macam ni, tegur dia begitu. Kemudian Nabi kata, wahai Umar, sekarang kamu pergi ambil, aku hutang Yahudi ni sekian-sekian banyak. Tuan-tuan, rupa-rupanya memang Nabi hutang. Wahai Umar, pergi ambil, aku hutang dengan Yahudi ni, kita buat contoh, 20 kilo buah kurma. Nabi kata kat Sayyidina Umar, Nabi panggil dia, Nabi kata, dan kamu tambah lagi 20 kilo sebab kamu kasari dia. Geram tak kawan ni? Tak boleh lah, no? Duk nampak Yahudi ni besar kecil je.
Dah lah Nabi salah dia, Nabi suruh lepas, Nabi suruh tambah pula lagi. Sayyidina Umar pun dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi. Dia bawa Yahudi tadi pergi. Dia pun ambil 20 kilo yang Nabi hutang tadi. Kemudian dia tambah 20 kilo. Yahudi itu tanya, wahai Umar, dia tak dengar tadi Nabi arah. Yahudi itu tak dengar. Wahai Umar, ma hadhihi ziyadah? Ni hak lebih ni apa? Ma hadhihi ziyadah? Wahai Umar, ni lebih ni apa? Yang lebih ni Nabi suruh bagi kat kamu, maka nama ru'tuka, sebab ganti aku mengasari kamu. Yahudi ni tanya, ya Umar, ala ta'rifuni? Kamu tak kenal ke aku? Sayyidina Umar kata, tak. Ana Zaid bin Sa'nah. Aku Zaid ibn Sa'nah. Umar pun tanya, dia pernah dengar nama tu. Umar pun kata kat dia, Al-Habru. Al-Habru ni maksudnya ulama besar Yahudi. Maksudnya senarai enam ulama besar Yahudi ni, beberapa orang ketua-ketua ulama Yahudi ni ada, Umar pernah dengar. Dia tak pernah jumpa depan mata dia. Rupanya yang duduk di depan dia ni Zaid bin Sa'nah, salah seorang ulama besar Yahudi. Sebab tu Umar kata Al-Habru. Dia kata, na'am, Al-Habru. Ya, aku Al-Habru. Umar tanya dia, kenapa kamu buat Nabi kami macam ni? Dengan biadab kamu, dengan tipu kamu. Wahai Umar, memang Muhammad berhutang, tetapi sebenarnya tempoh untuk bayar tak sampai lagi pun. Tuan-tuan, Nabi tak sebut tadi depan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya Nabi sebut waktu tu? Nak bela diri dia, nak bersihkan diri dia. Nabi tak sebut. Nabi kata, wahai Umar, memang dia berhutang, tetapi belum sampai tempoh untuk bayar. Ada lagi 2 atau 3 hari. Aku buat kepada Nabi kamu, wahai Umar, sebab aku telah melihat kesemua tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad, kecuali 2 yang belum aku uji. Aku dah melihat semua tanda-tanda kenabian, ada 2 saja yang belum aku uji. Yang pertama, kelembutan Rasul akhir zaman melebihi kekasarannya. Satu, yang tu aku tak pernah tengok. Dan yang kedua, kata ulama besar Yahudi ini, kami baca di dalam Taurat dan Injil, Nabi akhir zaman itu, semakin banyak kamu mengasari dia, semakin banyak kelembutan yang kamu akan tengok daripada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Yahudi tadi, wahai Umar, aku dah tengok 2 tanda yang berbaki itu, maka hari ini raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Dia pun pergi ke Nabi, dia pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam dia. Itu bayaran sebuah akhlak yang tidak dapat diterima akal manusia kita pada hari ini. Itu bayarannya. Yahudi yang begitu jahat, yang begitu penuh dengan kelicikan, mereka boleh masuk Islam dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tu dulu untuk malam ni. Semoga dengan beberapa kisah daripada sirah tu, tuan-tuan carilah kisah hidup Nabi untuk kita baca, untuk kita teladan, supaya kita dapat ikut cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada semua. Moga-moga kita yang berada dalam masjid ni diampunkan semua kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah himpun kita semua dalam syurga Firdaus insya-Allah. Seperti mana kita jumpa malam ni, kita boleh jumpa nanti pula dalam syurga. Semoga kita dan seluruh ahli keluarga kita diberikan kemuliaan itu oleh Allah Jalla Jalaluh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sudah menghadiri